Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, di dalam bab pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadah di dalam hati. Perbincangan kita tentang ibadah dalam hati ini sebanyak 10 perkara. Pada kali ini sampailah kita kepada Al-Faslul Ashir fi Zikril Maut. Bermula fasal yang ke-10 pada menyatakan Zikrul Maut. Apa makna Zikrul Maut? Mengingati mati. Inilah di antara ubat yang mujarab untuk menyelamatkan manusia ini daripada sifat-sifat yang tidak baik, daripada tamak kepada perkara yang tidak diizin oleh Allah SWT, iaitulah dengan kita mengingati mati. Adapun zikrul maut, yakni ingat akan mati, itu maka iaitu sifat yang kepujian yang dituntut oleh syarak. Ingat ke mati ini satu perkara yang sangat dituntut oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Artinya kata olehmu bahawasanya mati yang lari kamu daripadanya, mati yang kamu nak lari daripada dia tu, kamu tak mau pada mati, maka bahawasanya ia akan mendapatkan kamu. Kamu lari, dia ikut. Ke mana saja kamu pergi, mati akan mengekori di belakang kita. Mana kita kena bersedia lah ke mana pun, mati tetap akan datang, lambat ataupun cepat. Surah Al-Jum'ah, Surah Al-Jum'ah ayat 8. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hadhimil ladzat, akthiru zikra hadhimil ladzat, yakni al-maut, yakni al-maut. Fa innahu ma zakarahu ahadun fi dhiqin min al-aishi illa wassa'ahu alayhi, wala fi sa'atin illa dayyaqaha alayhi. Artinya, banyakkan oleh kamu menyebut akan mati. Hadis ini suruh kita banyak ingatkan mati. Bukan cakap sebut yang mati. Dia kena ingat ke mati dengan hati dan pemikiran kita. Sebab kalau tengok orang mati saja tanpa kita ingat, tanpa insaf, tak ada faedah. Bukankah kita pernah dengar cerita, orang cerita ada orang yang mencuri kain kapan. Sepatutnya dia nak pergi kubur, bertakut. Dia ni dah pergi curi kain kapan orang mati. Insaf ke tak insaf macam ni? Ini bukan insaf ni. Tunggu orang mati. Boleh jadi zaman dulu orang tunggu kubur ni, kes ni lah kamaknya. Ada orang curi kain kapan. Nabash dia panggil, bawa ni, curi kain kapan. Jadi ingat ke mati ni bukan sebut saja, bukan tengok orang mati saja. Ingat dengan pemikiran kita, ingat dengan hati kita. Ingat, aku ni nak mati. Berfikir bagaimana, apakah persiapan, apakah persediaan, dan apakah hala tuju kita nak mati dengan cara mana. Cara baik, mati dengan cara tak baik, semuanya mesti ada persiapan. Banyakkan oleh kamu menyebut, yakni mengingati akan mati, yang memutuskan akan lazat. Kerana mati ni akan menghilangkan kelazatan dunia. Kalau dia baik, dia akan dapat nikmat, kelazatan yang lebih besar daripada itu lagi di akhirat. Yakni banyakkan oleh kamu mengingatkan akan maut, yang mengingatkan lazat, yakni yang menghilangkan lazat. Adakah nuskah mengingatkan? 2 kali. Cuba tengok dalam kitab kita tu. Banyakkan oleh kamu mengingatkan akan maut,
Ha. Yang mengingatkan lazat. Betul? Macam tu kata kita. Baiki, yang menghilangkan. Dia tak boleh ingat dua kali. Menghilangkan lazat di dalam dunia. Yang Nabi kita SAW suruh kita ingat ke mati yang menghilangkan rasa rakus tamak kepada dunia. Sebab kita nak mati. Kalau orang tanya, ambil lah benda ni, halal ke haram? Tak tahu lagi halal ke haram. Jadi benda ni kita tak boleh nak tentukan lagi. Nak ambil tak boleh, sebab tak tahu. Syubhat dia panggil, tinggal. Kalau ambil benda syubhat ni, boleh jadi dia haram dan boleh jadi halal. Oleh kerana ada kemungkinan halal dan haram, maka kita letak di bawah janib, kita lebihkan di sebelah haram, jangan ambil. Itu dia panggil lebih selamat kepada agama kita. Maka bahawasanya tiada menyebut akan dia oleh seorang di dalam picik. Picik tu apa? Apa dia picik? Dalam kesempitan, kesusahan daripada kehidupannya, melainkan meluaskan ia akan dia. Kalau orang ni susah hidup, picik hidup dia. Picik maknanya sempit. Kalau dia hidup dalam kesempitan, susahnya hidup, payah, dia teringat kepada mati. Lepas pada mati ni lebih susah lagi. Kalau tak ada amal ibadat, pada waktu itu dia akan jadi apa? Meluaskan kehidupan dia. Rasa tak apa, hak akhirat ni besar lagi. Dan tiada menyebut akan dia oleh seorang dalam luas kehidupannya, melainkan memicit kata. Ia akan dia, yani menyempitkan dia. Kerana orang mewah sangat hidup, bila dia ingat ke mati, dia akan turun down sikit dia punya gerah, dia punya taraf. Allah, aku ni kaya terlajak dah ni. Duit tak habis nak bilat. Ratusan juta lah, bilion ada biti. Nak buat apa? Nak makan tak habis dah. Bahkan kena banyak pula ditanya oleh Allah SWT di akhirat. Malaikat akan tanya, duit nak ambil mana? Bawa ke mana? Susah nak jawab. Maka dia akan menyempitkan sedikit hidup dia. Dia akan cari betul-betul halal, baru ambil yang lain tinggal. Ataupun seakat dia perlu saja, yang lain itu semua didermakan, diinfak fi sabilillah. Tanda di situ hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Al-Imam Al-Baihaqi dia banyak kitab dia. Yang masyhurnya kitab As-Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra ni banyak, besar kitab dia. Dan dia ada sebuah kitab lagi, nama dia Syu'abul Iman, cabangan iman. Biasanya kalau hadis tentang fadail, tentang kelebihan, tentang apa ni, dia banyak duduk dalam kitab Syu'abul Iman. Kerana dia kumpul hadis yang Nabi kata al-imanu bid'un wa sittu. Iman tu lebih daripada 60 cawangan. Yang paling kurang sekalinya apa dia? Hilangkan apa ni? Azab anit tariq, menghilangkan benda yang tak baik di tengah jalan. Kayu ke, batu ke, apa saja yang menghalang perjalanan orang, kita buat. Itu yang paling rendah sekali iman. Wa a'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali la ilaha illallah. Jadi Imam Baihaqi dia kumpul 70 ni, dia bawa semua hadis-hadis, bawa sini nak lengkapkan Nabi kata iman tu lebih daripada 60 sampai 70 cabangan tersebut. Jadi Al-Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam Syu'abul Iman. Kata ulama hadis sanad dia hasan. Hadis ini sanad dia hasan, mana cantik lah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kata dan riwayat lah. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam, lama akaltum minha samna." Allahu akbar. Apa cerita dia ni? Artinya jikalau tahu binatang, kalau hayawan ni tahu daripada maut, tahu tentang kematian, dia pun tahu juga ada mati, ada hidup ni. Lah ni dia tak tahu apa, dia tahu catut je kalau ayam. Kalau kambing lembu dia tahu makan rupuk saja. Jikalaulah hayawan ini mengetahui tentang kematian seperti yang mengetahui akan dia oleh anak Adam, seperti manusia tahu, nascaya tiada makan kamu daripadanya akan minyak. Makan minyak mana pula ni? Makan minyak dia kata. Maksudnya kita tak akan jumpa binatang ni tak boleh makan kecuali hak kuruh kering.
Tak akan bertemu haiwan yang gemuk, tulis situ. Tak ada haiwan gemuk. Kambing kuruh tinggal tulai je. Sebab dukun cita nak mati. Pergi sembelih lembu kuruh tinggal tulai juga. Pasal dukun cita nak mati. Sekarang ni dia tak tahu apa, dia tahu makan je. Sebab itulah dia gemuk. Nasib baik Allah SWT dengan maha hikmatnya bijak sana, tak bagi haiwan ni tahu dia tu nak mati. Kalau tidak, kau duk main sup tulai kita. Isi tak ada, haiwan kuruh habis. Tapi manusia hak tahu ni pun, subhanallahil azim, sibuk ke tak sibuk? Sibuk juga. Patut kita ni kuruh ke ni dah takut Allah SWT ni tak gemuk, masya-Allah Tuhan. Ada juga orang makan gemuk kuruh pun. Tu dia sibuk. Sekarang ni orang sibuk juga, tapi kadang-kadang terlebih sibuk ada. Tadi ada orang tanya, boleh ke tak boleh kita makan ayam? Ayam ni lah ayam. Kata kenapa? Sebab dia kata ada orang duduk kempen di masjid-masjid hari ni tak boleh makan dah ayam ni. Kerana ayam ni makan benda kotor. Dia kena makan ayam organik dia panggil. Ayam organik ni masya-Allah 18 20 ya, 2 ekor 18. Orang hak fakir dah nak cari ayam lagu mana? Jadi selagi kita tidak ada bukti bahawasanya ayam ni memang betul-betul dia makan najis dan hidup dia di atas najis tersebut, maka tidak ada halangan pada kita untuk makan. Kalau dia tu setelah disembelih dengan sempurna. Ada dalam Islam ni dia panggil al-jalalah. Jalalah ni makna bina haiwan yang makan benda kotor. Awak makan benda kotor. Maka Nabi suruh, Nabi tak kata lembu ni makan benda kotor, apa unta ni makan benda kotor ke apa, bin haiwan ni Nabi tak kata tak boleh makan benda tu sebab dia kotor. Tomo dia suruh ambil haiwan ni pera di tempat yang bersih. Bagi rupuk dia bersih. Kalau ayam agak bagi makanan beras yang bersih, yang nasi molek, sehingga dalam masa lepas pada 3 hari barulah sembelih. Ada hukum dia ada macam tu. Tapi kalau kita nak akad borong haram mutlak, wallahu alam, kita pun tak berani juga. Kalau tidak orang nak makan apa pula, ni masalah. Yang pentingnya benda tu kita halal, dia sembelih dengan cara baik, dan kita tidak nampak bahawasanya benda ni hidup di atas kekotoran sebagaimana yang didakwa. Ini mencelarukan masyarakat. Akhir sekalinya kempen suruh masuk syarikat dia atas masjid. Ya subhanallah, nak ngepe orang tak boleh makan ayam, nak suruh masuk syarikat kita. Ini kempen perniagaan atas masjid tak boleh. Kempen perniagaan di atas masjid Nabi kita larang. Bahkan orang iklan atas masjid bagi hilal pun Nabi kita larang. Dia suruh iklan di pintu masjid. Masjid ni bukan untuk iklan barang-barang, iklan perniagaan akhirat. Kita iklan juga hari ni, tapi perniagaan untuk akhirat. Kita kutip derma contohnya, itu lain. Tapi iklan perniagaan tidak boleh di atas masjid. Jangan. Jadi masalah kecelaruan yang timbul hari ni, memang masyarakat kita hidup dalam celaru. Dahlah orang ittaqi syubhat, lari daripada benda-benda kotor, benda-benda najis, benda-benda haram. Timbul pula ada halal depan kita pun tak boleh makan juga. Jadi apakah ini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Baik. Jadi kata dia cerita dalam ni, kata di Al-Imamul Manawi rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Faidul Qadir. Dia kata hadis ni ada cerita dia. Nak dengar cerita? Nak dengar? Baik, perhati betul-betul. Hadis ini diceritakan oleh As-Suhaili dalam kitab dia Raudul Unuf. Kitab ini syarah kepada Sirah Ibn Hisham, dan dikeluarkan oleh Al-Hakim bi isnadin fihi du'afa, kata di Al-Manawi. Dengan sanad cerita ni ramai perawi-perawi dia semuanya lemah. Maknanya cerita ni lemah lah. Kalau kita nak condemn, nak komentar dari sudut ilmu hadisnya, cerita ni memang lemah. Tapi masyhur cerita ni. Jadi kalau orang tanya cerita ni sahih ke tidak, kita jawab cerita ni dikatakan di komen oleh Al-Manawi mengatakan bi isnadin fihi du'afa, sanadnya ramai dalamnya orang-orang yang lemah rawi hadis. Cerita dia macam ni. Kata di Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan. Tengah-tengah dia berjalan, dia tengok seekor kijang diikat di tambat dekatnya satu tempat. Kijang ni kena ikat, kena tambat. Faqalat ya Rasulullah, lalu Nabi kijang tu angkat tangan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tolong lepas saya sekejap? Cerita haiwan boleh cakap dengan Nabi, boleh tolong lepas saya sekejap? Sekejap ya, saya nak pergi bagi susu pada anak saya tadi. Waktu saya diburu, ditangkap oleh pemburu ni, saya sedang nak bagi susu pada anak saya lapar tu. Kemudian lepas itu saya akan mari balik sini ya Rasulullah.
Nabi kita pun janjilah dengan Kijang, betul balik, betul ya Rasulullah, saya akan balik. Nabi kita lepas Kijang, dia pergi tak lama, boleh kata bawa minit sesar bagi susu anak dia, balik semula ke Rasulullah. Rasulullah tambah balik Kijang ni di tempat yang diikat, yang ditambak oleh tuai dia tadi, pemburu tadi. Duduk dia situ. Tak lama kemudian mari tuai dia. Nabi pun bagi ceritalah kepada orang ni, dan Nabi minta supaya orang ni lepaslah Kijang ni. Dia ada anak kecil. Tuai dia pun tak apalah lepas. Maka timbullah kata hadis yang diriwayatkan tadi. Nabi kata, kalaulah hayawan ini tahu tentang kematian, tentulah kamu tidak akan dapat makan daging lagi. Semuanya kuruh dia ni, tak boleh makan apa. Itu cerita dia. Kata, jadi kita berdasarkan kepada komentar Al-Manawi ini, kita tahulah cerita ini lemah dari sudut sanadnya. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'as syuhada'i ahadun? Qala na'am. Man yadhkurul al-mauta fil yawmi wal laylah 20 marrah. Artinya Siti Aisyah ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah seorang itu dibangkitkan bersama dengan para syuhada pada hari kiamat? Adakah tidak orang yang tak mati syahid dalam peperangan? Orang ni dibangkit bersama dengan orang mati syahid. Adakah Rasulullah? Sedap soalan. Sedap ke tidak? Sedap. Orang mati atas rumah dia, mati di atas tilam dia, tapi boleh pahala syuhada. Kalau hadis ni sahih lah. Qala na'am. Ada. Man yadhkurul maut, sesiapa yang maka sebenarnya bahkan, iaitu seorang yang mengingat akan mati dalam sehari semalam 20 kali. Siapa dia riwayat ingat 20 kali sehari semalam, maka orang ni dibangkit bersama dengan para syuhada. Tetapi masalahnya, hadis yang kedua ini riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Apa? Ya bukan. Maaf. Hadis yang ketiga yang ni, hadis syuhada ni, kata di pentahqiq kitab ni, dia kata hadis ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Pentahqiq yang kedua pula kata rawahu Tabarani fil Awsat, berdasarkan kepada Ithaf, Al-Ithaf juzuk 14 muka surat 18. Kata di Abu Anas afallahu anhu, mengikut apa yang kita cari hadis ini dalam Maktabah Asy-Syamilah, tak jumpa, tidak diketahui di mana. Boleh jadi betul lah apa yang disebut oleh pentahqiq awal ini, dia tidak jumpa di manakah sanad hadis ini. Jadi kita kata wallahu alam lah. Sebut 20 kali ke apa. Yang pentingnya asasnya, orang yang ingat kepada mati ni ada kebaikan ke tidak? Ada. Berdasarkan pada hadis sahih, hadis hasan yang telah kita sebut di awal tadi. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti wa'iza. Memadailah dengan maut itu, mati itu menjadi pengajaran dan penjagaan. Cukuplah kematian itu menjadi pengajaran kepada kita. Sebab bila kita tengok orang mati, kita akan insaf. Pada dasarnya, dari segi maknanya memang tepat dan betul apa yang disebut di sini. Tapi dari segi sanadnya, berbagai-bagai komentar ulama. Al-Iraqi kata apa? Riwayat rawahu Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abi, daripada Al-Fudayl ibn Iyad, tetapi sanadnya dhaif. Ada ulama lain pula kata bukan dhaif, dhaifun jiddan dari sudut sanad. Dari sudut maknanya betul dah. Karena ada tadi hadis yang pertama tadi, hadis yang jelas, yang sahih. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bainakum wa'izaini samitan wa natiqan, fas-samitu al-maut wan natiqu al-Quran. Artinya, aku tinggalkan di antara kamu itu dua pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan akan kamu,
Jadi dalam riwayat ini dia kata, aku tinggal kepada kamu dua penjaga, dua pengingat. Satunya bercakap, satu lagi diam. Apa dia dua pengingat ni? Pertama yang diam, kedua yang berkata-kata. Maka yang diam itu iaitu maut. Hak dia itu mati. Mati dia tak bercakap. Kan ada orang mati bercakap? Ada. Kalau orang mati cakap, lari habis lah. Jadi itu dia panggil nasihat secara diam. Maka diam itu iaitu maut, dan yang bertutur, yang berkata-kata itu iaitu Quran. Apa dia sanad hadis ini? Hadis riwayat Tabari dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada Fudail bin Iyad. Mengikut dalam muhaqqiq yang kedua kata apa? Dia kata tak jumpa kita ni, tidak bertemu. Cuma dia nakal kitab ini daripada kitab Imam Al-Ghazali, Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Wallahu a'lam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, walil 'arifi fi dzikril maut faidatan. Walil 'arifi fi dzikril maut faidatan. Ahaduhuma an-nafratu 'anid dunya, wal ukhra asy-syauqu ila al-akhirah. Apa kata Ghazali di sini? Artinya, bagi orang yang arif, ni orang kenal Allah, yang salik, maksudnya salik orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dia kata apa? Pada menyebutkan maut itu dua faedah. Orang yang arif, orang yang kenal Tuhan, orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, bila sebut mati ada dua faedah. Faedah yang pertama, lari hati daripada suka kepada dunia. Faedah yang pertama, bila sebut mati, hati dia tu benci lalu ke dunia, tak awal minat dah. Kedua, gemar, rindu, teramat ingin kepada akhirat. Maknanya kita tengok sini lah, kita duduk di taraf mana. Kalau sebut mati itu berasa apa? Berasa tamak lagi ke dunia, maka hati kita mati dah. Dia sendiri itu mati, hati. Pepatah Arab kata, ma bijurhim limayyitin ilam. Orang mati ni tak sakit dah. Kalau kita pergi kutip dia ke, sakit dia? Tak sakit. Jadi hati tu mati juga. Kita nak sebut mati ke dia, dia mati dah. Maka tak ada faedah. Ini masalah kita sekarang ni, hati mati nak lagu mana? Orang mati boleh tanya, hati mati apakah ubatnya? Jawabnya, ubatnya kita kena belajar bagaimana nak melembutkan hati, bagaimana nak menghidupkan hati kita. Maka tak lain tak bukan, mesti kita balik kepada Al-Quran, menyebut nama Allah, mengingati mati dan sebagainya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal 'arifa al-kamila al-mustamirra. Apa dah lagi tak kita? Al-mustahtiru wala al-mustamir. Coba tengok nuskah lain tu. Al-'arifa al-kamila al-mustahtir, al-mustamir, al-mustahtir. Dalam nuskah lain al-mustamir. Nampaknya hal ni betul. Mustamir makna orang yang berterusan menyebut nama Allah. Al-mustamir bi zikrillah ta'ala mustaghnin an zikril maut. Mustamir. Bal haluhu al-fana'u fit tauhid la iltifata lahu ila madin wala mustaqbalin wala ila halin min haitsu annahu hal bal huwa ibnu waqtihi. Imam Ghazali ni bahasa dia sedap dia punya kata-kata dia tu.
Artinya, ketahui olehmu bahawasanya orang yang arif, kenal Tuhan, yang kamil, yang sempurna ilmu dia tu, yang melazimkan dengan zikrullah itu, terkaya ia daripada menyebut akan maut. Orang kenal Tuhan dah, tak apa, tak sebut mati pun dia ingat dah ke mati. Tetapi halnya itu pana dalam tauhid, tiada berpaling baginya kepada yang telah lalu dan yang akan datang, dan tiada kepada hal daripada bahawa sekira-kira ia hal itu, tetapi ia itu ibnu waqtihi, yakni tiada ia berpaling hatinya kepada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, dan hanya sahanya semata-mata ia berharap kepada Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq, Allah Ta'ala lah yang memberi taufik. Maka habislah kita bab yang kelima. Habis dah kita bab yang kelima.